Ni hari-hari penting ni sebenarnya kita kena fikir. Ada orang dia fikir, saya risau betul kalau nasi tak cukup. Tak semayang tak apa lagi, nasi tak cukup tu yang dia risau. Saya risau betul lah kalau lah makanan-makanan ni yang jenis tepi-tepi ni, apam balik tak cukup, aiskrim tak cukup. Oh, risau betul. Dia bukan makna katanya kita perlukan over sangat. Cuma kita kena ada satu dalam tentatif tu kita fikir. Macam mana orang nak salat? Sebab tu orang tu dia akan fikir, dewan yang saya nak sewa ni dekat dengan masjid, ataupun tempat yang saya nak buat majlis ni akan ada ruang surau yang agak selesa untuk orang salat. Macam mana nak jadikan majlis perkahwinan? Sebab majlis perkahwinan budaya Arab dengan budaya Melayu dia berbeza. Macam mana nak jadikan pengantin tetap boleh solat on time pada hari perkahwinan dia? Selalu terfikir benda ni. Sama ada pengantin lelaki atau pengantin perempuan. Mungkin ada orang kata ada pengantin yang dia musafir, dia boleh jamak dan qasar. Ya, boleh terima, benda tu boleh terima. Tapi dia sedang meraihkan hari yang kita kira hari yang paling seronok dalam hidup dia. Hari dia kahwin. Hari dia kahwin. Jadi bila mana dia kahwin, antara bentuk cara dia bersyukur ialah dia memperelokkan ibadah dia. Memperelokkan ibadah dia. Sebab tu Islam ni dia mengangkat kesederhanaan. Dia tidak mengangkat kemewahan. Dia mengangkat kesederhanaan. Bila mana majlis perkahwinan itu terlampau mewah, sukarlah untuk orang tu untuk dia tunaikan salat. Itu tak dapat dinafikan. Contoh mudah, pengantin perempuan yang sudah menyediakan diri dia dengan solekan-solekan yang lain macam, bukan senang juga untuk dia jaga diri dia sentiasa dalam keadaan wuduk. Mungkin dia akan ambil mudah, tak apalah, hari ni orang nak ambil gambar ramai, jadi saya excuse lah salat ni saya ujung-ujungkan. Tuan-tuan, kita sedang menerima nikmat pada Tuhan, perkahwinan. Perkahwinan ni ialah salah satu pasak kepada bermulanya tanggungjawab yang besar. Pada hari yang mulia itu, tanggungjawab utama seorang hamba dicuaikan. Sama juga dengan menyambut Hari Raya Idul Fitri pun. Mari Hari Raya, malam raya tu masih lagi tahajud. Hari Raya tu subuh dah ke mana dah. Itu antara benda yang kita kena fikir. Sebab tu saya tak nak kempen benda-benda payah. Nak suruh kita faham ilmu tu, faham ilmu ni. Kadang-kadang kita kena ambil berat pada benda-benda ni dulu. Saya ada jumpa satu orang, saya pergi satu majlis kahwin. Dia kahwin ni lelaki. Dia kahwin ni kahwin yang kedua. Bukan kahwin yang pertama, kahwin yang kedua. Yang pertama dah meninggal. Waktu pergi salam dekat dia atas pelamin, saya tanya yang pertama dengan yang kedua mana lagi okey? Dia kata yang kedua boleh jaga semayang sikit. Yang pertama dulu haru biru sikit majlis. Sebab tu nak try sekali lagi. Itu dia punya pandangan lah. Dia kata yang kedua ni boleh jaga semayang sikit. Sebab yang kedua ni tak over sangat, taklah pakai tanjak tinggi sangat, taklah baju tu songkit sangat, steady, baju yang sesuai untuk pergi salat, taklah berpeluh sangat mudah nak pergi, free, boleh go terus. Dia ada kesedaran. Jadi pada yang belum kahwin, berusahalah untuk menjadi orang yang menyambut perkahwinan itu dengan mengagungkan suruhan Tuhan. Pada yang dah kahwin, ikut pandai tuan-tuan lah, nak try sekali lagi, pandai-pandailah tanggung risiko. Kalau rasa yang dulu cuai, bertaubatlah balik pada Allah Ta'ala. Cuma nak sebutnya ialah ni hari-hari penting ni sebenarnya kita kena fikir. Ada orang dia fikir, saya risau betul kalau nasi tak cukup. Tak semayang tak apa lagi, nasi tak cukup tu yang dia risau. Saya risau betul lah kalau lah makanan-makanan ni yang jenis tepi-tepi ni, apam balik tak cukup, aiskrim tak cukup. Oh, risau betul. Dia bukan makna katanya kita perlukan over sangat. Cuma kita kena ada satu dalam tentatif tu kita fikir, macam mana orang nak salat. Sebab tu orang tu dia akan fikir, dewan yang saya nak sewa ni dekat dengan masjid, ataupun tempat yang saya nak buat majlis ni akan ada ruang surau yang agak selesa untuk orang salat. Bukan surau yang bangun stokin. Kadang-kadang dia sewa dewan, surau tu bangun stokin.
dengan tak bersihnya apa semua. Kadang-kadang orang nak salat, dia salat ni kita tak dapat nafi, dia mesti kena ada unsur-unsur kebersihan baru boleh salat. Sebab tu salat setengah orang dia pergi mall apa semua ni, dia cuba nak salat on time apa semua, tapi pergi mall, setengah mall ni dia punya surau dia tak terurus. Jadi kadang-kadang ada orang dia menjadikan alasan tu je, saya bukan tak nak semayang on time, tapi tengoklah surau ni, surau duk tingkat 5, berasak nak naik lift apa semua. Sebab tu kita tengok surau-surau di setengah-setengah mall di negara Arab, terutama di UAE dan Qatar lah yang saya pernah tengok. Setiap level tu dia ada surau, setiap level. Itu cara nak suruh orang semayang je. Lepas tu dia letakkan ni surau ni main, yang ni ada orang azan, ada imam tugas lagi. Yang surau yang ni takutlah berasak dekat lift ni apa semua. Mall di Malaysia ada, mungkin ada, saya tak tahu, tapi kebanyakannya saya rasa tak ada. Agak payah. Ada setengah-setengah mall dia ada 2 surau, satu duk base, satu duk atas sekali. Tu pun berasak nak boleh naik. Akhirnya pilih untuk tak salat juga. Ataupun di sekitar-sekitar tu, keluar daripada pintu ada masjid yang berdekatan, yang mudah untuk diakses. Itu pun salah satu daripada alternatif. Ini ialah ruang-ruang yang perlu difikirkan supaya satu orang tu dia boleh sentiasa menutup sebab dia tak salat lewat. Dia kena buat benda tu. Sebab tu kalau kita tengok pemimpin-pemimpin yang fikir benda ni, dia akan fikir dekat stesen bas kena ada masjid. Kena ada masjid dekat stesen bas hakikatnya. Stesen bas ke, stesen kereta api ke. Sebab orang yang turun, orang yang nak pergi naik kenderaan awam, mereka ni menghadapi kesukaran. Sebab kenderaan awam ni dia ada timing dia. Dia nak kena salat. Dan dia kena lantik imam yang agak baiklah ilmu dia. Dia jangan lantik imam ikut suka hati, yang selalu semayang lama, duduk dekat tempat-tempat macam tu susah juga. Bila mana dia minat baca panjang, akhirnya ramai mana orang terlepas basnya, terlepas kereta apinya kerana semayang jemaah dengan dia. Dan akhirnya masjid jadi sunyi balik sebab tak nak semayang dengan dia. Itu pun kena ambil kira. Macam sekarang ni kan, subuh lewat 6.21, kalau imam yang baca panjang, dia mungkin boleh lajak sampai 6.50 kalau dia baca panjang. Kalau bacaan sederhana mungkin 6.45, 6.42 dah habis. Sebab orang akan berasak nak hantar anak apa semua. Saya risaunya ialah orang-orang yang hantar anak pergi sekolah dan orang-orang yang bekerja menjadikan alasan tak pergi masjid kerana isu imam baca panjang je. Saya tak pergi masjid sebab imam baca panjang. Itu di Perlis kita kira okey sebab wirid dia tak ada. Bolehlah. Habis salat tu, habis salam tu boleh berangsur. Kalau jenis negeri yang dia pagar kita, tak boleh wirid, duk wirid ni dia pagar kita belakang. Nak lalu pun segan. Kita bangun tengok sampai ke pintu tengok. Dia ni teruk tu berzikir malah. Tengok macam tu. Ini antara benda-benda yang perlu diambil kira. Sebab saya nak sebut di sini, salat 5 waktu tu penting, menjaga salat di awal waktu penting, tapi sebab-sebab ni pun perlu diambil kira supaya orang tak menjadikan alasan. Manusia ni kalau dia nak buat alasan, dia akan cari ruang-ruang kecil ni untuk menidakkan dia boleh salat dengan secara sempurna. Jadi sebab tu Nabi, para sahabat, pemimpin-pemimpin yang awal, mereka melihat isu salat ni besar dan macam mana nak jadikan rakyat ni sentiasa salat dengan cara yang paling sempurna dan tidak dijadikan salat tu beban. Nak bagi rasa salat tu perlu, salat tu mustahak. Jadi ini benda yang perlu difikirkan bersama. Maknanya bukan hanya tanggungjawab pemimpin, tapi pemimpin yang paling utama nak kena fikir benda ni. Selain daripada difikir pembangunan, isu salat ialah isu yang besar juga untuk difikirkan. Macam mana nak bagi rakyat ni sentiasa bersalat di awal waktu dan menutup alasan supaya rakyat kata, saya bukan tak nak salat tapi susah nak salat tempat ni macam ni, kawasan ni macam ni. Sebab benda-benda baik ni, benda-benda wajib pula, syaitan ni dia akan datang kepada kita beribu-ribu akal untuk kita beri alasan. Macam-macam ruang. Jadi benda tu penting.